Propaganda diertikan sebagai suatu proses seseorang atau pihak tertentu dengan menyiar atau menyebar maklumat, termasuklah mencipta fitnah dan kisah rekaan dengan tujuan mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku penduduk yang menjadi sasaran. Propaganda biasanya disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan dan tingkah laku seperti demonstrasi atau rusuhan. Propaganda merupakan kaedah tipikal sesebuah negara, terutama negara yang mempunyai ideologi bagi menerapkan kekuasaan dan kepentingan sendiri. Bagi korang yang masih blur apa itu propaganda, video kali ini aku akan nyatakan beberapa contoh propaganda USA untuk menjatuhkan agama dan umat Islam. Sebelum kita teruskan, korang subscribe dulu. 1. Memberikan label negatif. Propaganda seperti ini kita boleh lihat semasa Saddam Hussein diberi gelaran pengganas dari Baghdad selama Perang Teluk II. Media massa USA turut memanggil Presiden Iraq tersebut monster atau binatang buas. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri digelar sebagai si gila seks atau pengganas oleh orang kafir ini. Orang-orang Arab terutama yang dikaitkan dengan Islam digambarkan orang Barat sebagai orang yang licik, tak boleh dipercayai, bernafsu seks yang kuat dan kejam. Pejuang Hamas juga turut terpalit di mana orang-orang kafir ini memberi gelaran pengganas, kaum ortodok dan konservatif. Senang cerita, negara yang tidak seiring dengan USA dilabel sebagai negara militan atau Muslim hardcore. Berbeza pula dengan negara yang ikut je telunjuk USA diberi gelaran Muslim moderate. 2. Istilah palsu. USA menggunakan istilah yang positif seperti dunia bebas, dunia makmur atau dunia beradab bagi mendukung ideologinya. Di samping dalam bentuk istilah, USA juga memaparkan pandangan positif dalam bentuk visual seperti dalam filem, iklan dan sebagainya. 3. Persepsi songsang. USA mempelajari ideologi negara lain, kemudian memberikan pandangan buruk terhadap ideologi tersebut. Misalnya, tamadun Islam seperti tamadun Khilafah Islamiyah diberi persepsi negara zaman batu, abad kegelapan, dunia jumud dan banyak lagi gelaran negatif yang lain. Contoh sekarang yang kita boleh lihat, pejuang-pejuang Palestin dilabel sebagai anti negara demokrasi. Semasa menyerang Iraq juga, USA melancarkan propaganda yang mengatakan tujuan USA menyerang Iraq adalah untuk membebaskan Kuwait. Sedangkan tujuan sebenar USA adalah ingin menguasai minyak Iraq dan ingin menjatuhkan Saddam Hussein. Faktanya, Perang Teluk II antara USA dan Iraq telah mengorbankan kira-kira 200,000 rakyat Iraq. Jurucakap USA iaitu Colin Powell ketika ditanya mengenai angka kematian tersebut, dengan bongkaknya dia menjawab dia tak peduli pun dengan jumlah korban tersebut. 4. Menyembunyikan fakta. Hampir semua propaganda USA menggunakan fakta terpilih, walaupun benar tapi tak menggambarkan situasi sebenar. Contohnya, syariat Islam yang dilabel dengan kekerasan. Kesimpulan yang dilakukan USA ini berdasarkan aksi kekerasan yang dilakukan kaum muslimin ketika menegakkan syariat Islam. Fakta lain seperti USA membantah dakwaan bahawa wujudnya diskriminasi terhadap kaum Islam di USA selepas peristiwa 11 September. Salah satu iklan propagandanya memaparkan 4 orang Islam dilayan secara baik, padahal hakikatnya di USA waktu tu masjid dan pusat Islam dirosakkan, gangguan terhadap wanita muslimah serta mewajibkan cap jari bagi orang Islam. Fakta berikutnya mengenai serangan di Palestin. Jika serangan dilakukan oleh rakyat Palestin, disebutnya pengganas, militan tegar dan sebagainya. Sebaliknya, jika tentera Israel atau USA melakukan serangan, media barat menyebutnya sebagai serangan balas, tindakan hukuman atau pertahanan diri. Itu bahagian serangan. Kalau bab tangkapan, tentera USA yang tertangkap disebut tebusan, manakala pejuang Palestin atau Al-Qaeda yang ditangkap disebut pesalah yang menggambarkan dia jahat dan bersalah. 5. Kambing hitam. Salah satu cara mencipta kebencian adalah mencari kambing hitam. Kambing hitam yang dimaksudkan di sini adalah negara yang menolak ideologi USA dituduh sebagai penggugat kemakmuran dunia. Mereka dikatakan punca kemiskinan serta mengancam kebebasan dunia dan demokrasi. Syariat Islam juga dituduh menindas wanita dan menjadi punca kemunduran kaum wanita. Kesemua contoh propaganda inilah yang digunakan USA untuk melawan musuh utamanya, yakni Islam. Kita sebagai umat Islam yang mempunyai tunjang pegangan iaitu akidah mesti menyedari kewujudan propaganda ini. Dalam Al-Quran pun ada sebut, kebenaran sesuatu khabar itu tidak boleh berdasarkan pandangan majoriti, melainkan sesuatu khabar itu mestilah berdasarkan hujah dan dalil.
Sekian untuk video kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan video terbaru Monkey Mouse yang akan datang. Bye-bye.